Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam pengakap. Okey, jadi pada malam ini, okey, bersyukur dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk menjayakan satu program kelas online. Okey, kelas online untuk kita sama-sama melengkapkan buku log anda, iaitu ini buku log pengakap kanak-kanak ni. Okey, yang anda ada ni untuk kita melengkapkan sama-sama. Baik. Jadi cikgu akan berikan sedikit taklimat dahulu ya. Okey, jadi ini adalah lencana. Okey, keahlian yang kita akan ambil pada malam ini. Okey, lencana keahlian ni kalau kamu tengok buku kamu ni, dia merupakan lencana yang pertama sekali. Okey, dalam unit pengakap kanak-kanak. Okey, baik dalam unit pengakap apa pun, yang pertama sekali sebenarnya adalah lencana keahlian yang kamu tengok dekat sebelah ni, yang kamu tengok dalam slide besar ni, lencana keahlian yang ada pada baju setiap kamu masing-masing tu. Macam cikgu ni, okey, di sebelah kiri. Okey, itu adalah lencana keahlian dan sebenarnya lencana keahlian ini wajib. Bukan bermakna kamu bayar yuran sahaja dah boleh jadi ahli dan boleh dapat lencana keahlian, tidak. Sebenarnya dia ada ujian dia, ada tugasan yang perlu kamu buat. Okey, Hai Shan, boleh sebab sekarang ni room masih kosong. Tetapi keutamaan kita pada malam ini sebenarnya adalah untuk tahun 6, tahun 4 dan 5 cikgu akan bagi rakaman. Cuma kalau ada kosong macam ni, kita ada kosong lebih kurang dalam 50 orang lagi, so boleh masuk, tiada masalah. Okey, itu yang pertama. Baik. Yang keduanya, okey, untuk pengetahuan kamu, disebabkan pandemik ni kita tak dapat bersemuka. Jadi kita tak dapat melakukan sebarang ujian ataupun perkemahan. Jadi kita terpaksa melaksanakan ujian kali ini dalam bentuk sebegini, iaitu secara online ataupun secara atas talian. Okey, jadi cikgu harap kamu mestilah mula membiasakan diri dengan program-program berbentuk di atas talian seperti ini. Okey, tanpa membuang masa. Jadi cikgu harap kamu bersedia dan kita akan terus kepada topik kita yang pertama, iaitu lambang pengakap Malaysia. Inilah dia lambang pengakap Malaysia. Dia ada beberapa warna dan kemudian dia ada beberapa kelopak dan kemudian ada kamu nampak macam bulan dan bintang. Baik. Yang pertama kita nak tengok tentang lambang pengakap Malaysia ini adalah apa yang ada pada lambang pengakap tersebut. Baik, yang pertama sekali adalah bintang pecah 5 yang berwarna hijau. Yang ini, ni yang warna hijau tersebut itu merupakan lambang yang melambangkan 10 undang-undang pengakap. Undang-undang pengakap sekejap lagi kita akan sentuh. Jadi itu menunjukkan dan juga melambangkan 10 undang-undang pengakap. Baik, itu yang pertama. Baik, jadi kalau dalam buku kamu tu, cikgu tunjuk buku kamu ya. Okey, dalam buku kamu ini, apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu lukis lambang pengakap tersebut, ataupun kamu boleh, tapi cikgu rasa kamu lukis. Cikgu tak bagi tampal Kamu lukis sahaja lambang pengakap tersebut dalam buku kamu. Kemudian kamu tuliskan huraian dia. Apa yang cikgu tulis dekat sini? Contohnya bintang pecah 5 berwarna hijau melambangkan apa? Bintang pecah 14 melambangkan apa? Kamu hanya tuliskan sahaja di dalam buku ini. Faham? Baik, yang kedua adalah bintang pecah 14 yang di tengah ni. Yang di tengah ini adalah bintang pecah 14 yang melambangkan semua negeri di dalam Malaysia. Okay, kita ada 14 sebuah negeri. Jadi dia melambangkan negeri-negeri yang berada di dalam Malaysia. Kemudian kita ada Okey, kemudian kita ada ikatan hijau yang mengikat kelopak. Yang mana ini? Ikatan hijau yang mengikat kelopak ni, yang tengah-tengah ni, ia merupakan melambangkan persaudaraan pengakap. Maksudnya pengakap ini bersaudara. Okey, bersaudara dengan semua orang. Semua ahli pengakap kita adalah bersaudara. Tak boleh bergaduh, tak boleh berlawan, tak boleh ejek mengejek, tak boleh bergurau yang bukan-bukan. Sebab kita adalah saudara.
Okey, dan kemudian lambang pengakap Malaysia dia ada 3 kelopak merah. Okey, 3 kelopak merah ni 1, 2 dan 3. Ia melambangkan 3 elemen penting dalam persetiaan pengakap. Okey, selepas ni kita akan tengok apakah dia persetiaan pengakap dan apakah elemen tersebut. Okey, ini adalah 4 yang utama. Kemudian yang seterusnya adalah bulan sabit. Mana bulan sabit? Ni yang bawah ni bulan sabit. Ia menunjukkan agama rasmi Malaysia adalah agama Islam. Okey. Kemudian lingkaran tali ni yang sekeliling dia ni. Lingkaran tali ini melambangkan perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengakap sedunia. Okey, rakyat Malaysia kita memang bersatu padu dan juga persaudaraan pengakap sedunia dilambangkan dengan ikatan tali. Siapa tahu ikatan tali ni? Ini adalah ikatan buku sila. Okey. Baik, seterusnya warna kuning pada bulan dan bintang. Yang mana ini? Allah. Yang ini, warna kuning pada bulan dan bintang. Okey. Baik, warna tersebut menunjukkan warna diraja bagi Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja kita di Malaysia. Kalau kamu perasan, logo pengakap yang seperti ini ataupun lebih kurang macam ini juga digunakan di negara-negara lain, tetapi warnanya berbeza-beza. Macam kita di Malaysia, kita gunakan warna kuning. Ia melambangkan warna diraja. Kalau kamu perasan, sultan dan semuanya, bila ni, dia orang akan pakai yang serba kuning. Kuning tu menunjukkan diraja. Okey. Dan seterusnya warna kuning, hijau dan juga merah. Yang mana? Ni warna kuning ada, warna merah ada, warna hijau ada. Dia menunjukkan unit dalam pengakap. Okey, yang pertama warna kuning unit pengakap kanak-kanak, hijau unit pengakap muda dan juga merah unit pengakap remaja. Iaitu adalah teras dalam lambang pengakap tersebut. Jika kamu ada soalan, kamu boleh tekan sahaja button raise hand dan cikgu akan benarkan kamu untuk bercakap, okey, ataupun bertanya sebarang soalan. Okey. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada lambang pengakap dunia. Okey, lambang pengakap sedunia. Okey, sebab lambang pengakap ni, pergerakan pengakap ini dia adalah merupakan suatu pergerakan yang aktif di seluruh dunia. Okey, tak silap cikgu dah lupa dah dia punya nombor dia, tapi lebih kurang 143 buah negara yang ada pergerakan pengakap di negara tersebut. Okey, itu adalah seramai mana pergerakan pengakap yang berada di seluruh dunia. Okey, Amir Hakim bin Azizul Hafiz. Silakan. Cikgu, lambang pengakap ni bertukar-tukar tak? Okey, soalan yang bagus. Lambang pengakap bertukar-tukar ke tidak? Okey, lambang pengakap ini adalah lambang pengakap sedunia. Maksudnya kalau kita panggil dekat Malaysia ni, dekat dunia ni kita ada satu pergerakan pengakap yang mewakili seluruh dunia, dia panggil sebagai World Scout Movement. Pergerakan pengakap dunia dia menggunakan logo ini. Ini adalah logo yang asas. Okey, tapi kita dekat Malaysia, dia setiap negara dia ada logo masing-masing. Macam logo pengakap Malaysia, kita pilih yang ini. Jadi logo ini memang takkan bertukar dah. Yang untuk negara Malaysia, logonya seperti ini. Tapi negara lain, dia ada logo masing-masing. Contoh, macam kita punya sekolah lah. Okey, sekolah kamu ada satu logo. SK Selabak contohnya ada logo sekolah. Kemudian dalam sekolah kamu ada rumah sukan. Jadi setiap rumah sukan tu dia ada logo-logo yang berbeza. Tapi bentuk dia lebih kurang sama macam logo sekolah. Sama juga macam logo pengakap. Okey. Jadi ini adalah lambang pengakap sedunia. Yang kamu perasan ni, yang kamu pakai dekat baju kamu ni. Ni, WOSM. WOSN, World of Scout Movement. Okey, World Scout Movement ni. Yang dekat warna ungu dekat baju kamu ni, kita pakai ni, ini adalah lambang pengakap sedunia. Okey? Baik. Apa maksud dia? Ini adalah pecahan ataupun segala maksud ataupun apakah orang kata apa? Benda yang ada pada lambang pengakap sedunia ni menunjukkan apa? Baik. Secara tak langsungnya, yang tiga di atas ni, yang ini kelopak kiri, kelopak tengah dan juga kelopak kanan ini, dia menunjukkan 3 persetiaan pengakap yang utama. Okey.
macam kita ada taat kepada Tuhan, taat kepada raja dan juga taat kepada Tuhan, raja dan negara, taat kepada Tuhan, taat kepada raja dan negara, menolong orang pada setiap masa dan menurut undang-undang pengakap. Yang ini adalah dia punya pecahan dia. Okey, yang ini adalah taat kepada Tuhan, raja dan negara. Kelopak kiri ini menolong orang pada setiap masa. Yang ini kelopak kanan menurut undang-undang pengakap. Okey, di Malaysia juga lebih kurang sama juga dia punya pecahan kelopak tersebut. Okey, ikatan pada kelopak macam di Malaysia juga, dia menunjukkan family of scouting, persaudaraan. Dia menunjukkan bahawa pengakap ini bersaudara. Okey, kemudian warna putih. Tadi yang Malaysia warna kuning. Tapi untuk World Scout Movement ataupun pengakap sedunia, dia menggunakan warna putih yang membawa maksud kesucian dan juga kebersihan. Okey, Akif Razimi Zahir. Dah keluar dah. Okey, tak apa. Baik, kemudian 2 bintang pecah 5. Okey, macam kita tadi ada juga 2 bintang pecah 5. Ia menunjukkan 10 undang-undang pengakap sama sahaja. Okey. Baik, seterusnya ikatan buku sila. Macam di Malaysia tadi juga ada ikatan buku sila. Dia menunjukkan persaudaraan pengakap. Kemudian lingkar yang besar ni, ikatan yang besar ini juga menunjukkan persaudaraan pengakap dunia. Okey, sama. Dan juga warna ungu. Macam kita tadi banyak warna kuning, warna merah dan sebagainya. Tetapi logo pengakap sedunia dia banyak menggunakan warna ungu. Iaitu warna rasmi pergerakan pengakap dunia. Kalau kamu pernah masuk dalam website scout.org, itu adalah laman web rasmi untuk pengakap sedunia. Pergerakan pengakap sedunia ni scout.org, tak silap cikgu. Okey. Baik, dia banyak menggunakan warna ungu. Okey, kerana itu adalah warna-warna rasmi untuk pergerakan pengakap sedunia. Okey, jadi aku harap sampai sini faham. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu lengkapkan dalam buku log kamu tadi, kamu lukiskan 2 logo ini, okey, di muka surat yang sini sebelah ni, logo pengakap Malaysia dan kemudian logo pengakap dunia, dan kemudian isi sahaja huraian yang cikgu terangkan sebentar tadi. Tak sempat salin, tak apa, selepas ini cikgu akan bagi rakaman. Muhammad Amir Hakim, silakan. Muka surat berapa cikgu tadi? Tertekan. Muka surat berapa tadi? Oh, muka surat. Okey, untuk pengetahuan kamu, lencana keahlian ni bermula muka surat 38 sehingga 52. Okey, muka surat 38 hingga 52. 38 ni adalah benda yang cikgu kamu akan tanda tangan. Kamu jangan pandai-pandai isi muka surat 38 ni. 38 ni kamu hanya tulis nama kamu atas ni dan juga nombor MyKit. Kemudian yang bawah ni semua akan dilengkapkan oleh kamu punya cikgu, pemimpin kamu. Yang kamu perlu isi adalah bermula muka surat 39, iaitu kamu kena isi apa yang cikgu cakap tadi. Lambang pengakap Malaysia, kemudian lambang pengakap dunia, penerangan dia. Kamu hanya tuliskan benda-benda tersebut. Okey, secara ringkas pun boleh, nak tulis panjang, janji muat. Jangan sampai kamu nak kena ambil muka surat sebelah pula. Faham? Okey, baik. Seterusnya, kita akan berat seterusnya kepada persetiaan pengakap. Baik. Persetiaan pengakap ni adalah perkara yang paling asas. Sepatutnya untuk lencana keahlian, kamu mesti diuji. Okey, iaitu kamu perlu menghafal persetiaan pengakap dan juga kamu perlu diuji oleh setiap kamu ni oleh pemimpin kamu. Sepatutnya. Tetapi dalam tempoh pandemik ini kita tak dapat bersemuka, jadi cikgu harap kamu perlu menghafal ini dan kemudian nanti kalau cikgu kamu atau pemimpin kamu nak melakukan ujian kendiri, contohnya dia kata okey, sebelum dia sign ni, okey, sebelum dia sign, dia tanda tangan penguji ni, dia akan tanya dulu, okey, kamu hafal betul tak? Kalau betul kamu hafal, baru dia sign. Memang kamu kena hafal. Dan persetiaan pengakap ni memang perlu hafal. Okey, baik pengakap kanak-kanak ke, pengakap muda ke, pengakap remaja ke, pengakap kelana ke, pemimpin pengakap macam cikgu ni pun kena hafal sebab ini adalah teras pengakap. Okey? Faham ya?
Jadi kamu persetiaan pengakap. Apa dia persetiaan pengakap? Dia terdiri daripada 8 baris persetiaan. Kamu kena ingat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan perlu dibaca dengan 8 lafaz. Okey? Haishan, silakan. Haishan? Cikgu, tersilap tekan cikgu. Okay, Tangan saya. Tekan, tak apa. Jangan tekan selalu sangat. Okey, baik. So, dia ada 8. 8 ayat dan juga 8 lafaz. Kamu kena baca dengan 8 baris tersebut. Dia tak boleh baca bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa, daya upaya saya akan taat. Tak boleh. Dia mesti baca dengan 8 lafaz. Contoh. Okey, kedudukan kamu mesti berdiri tegak dan kemudian tangan kamu mesti tegak macam ni. Okey, tangan kamu macam dalam gambar tersebut dan kemudian kamu perlu baca dengan 8 baris. Contoh, bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa, menurut undang-undang pengakap. Okey? Itu 8 baris. Mesti wajib macam tu. Kamu tak boleh ubah. Okey? Masa ujian pun sama. Kalau cikgu nak uji ataupun pemimpin kamu nak uji pun, dia mesti 8 baris dan juga 8 rangkap. Dia tak boleh kamu buat jadi 7, jadi 6, salah. Okey? Baik. Jadi cikgu nak tunjukkan kepada kamu satu contoh. Salah seorang kita punya calon rambu kita, okey, yang dah membaca di peringkat negeri. Sekejap cikgu tunjuk kat kamu. Ini adalah rakan kamu sendiri yang baru-baru ni, kalau siapa yang ada join kursus pengakap, kepimpinan pengakap, dia membaca di peringkat pengakap. Okey, sekejap cikgu tunjuk bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, tu contoh. Okey, jadi ini merupakan pelajar daripada pelajar daripada SK Selabak. Okey. Pelajar daripada SK Selabak yang telah membacakan persetiaan pengakap pada kursus kepimpinan pengakap negeri Perak baru-baru ini. Jadi tahniah cikgu ucapkan kerana dia berjaya membaca persetiaan dengan cukup bagus. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, itulah bacaan dia. Okey, jadi dalam buku kamu tu kamu hanya perlu lengkapkan sahaja apakah persetiaan pengakap. Okey, benda inilah yang kamu kena salin dan lengkapkan dalam persetiaan pengakap, dan kemudian kamu kena lukiskan gambar. Dia gambar kedudukan jari semasa membaca persetiaan pengakap adalah yang dalam gambar ni, yang kamu tengok ni. Dan kemudian satu lagi, cara berdiri semasa membaca persetiaan pengakap, kamu boleh tengok dalam Google, berdiri tegak dan kemudian tangan kamu tegak, bukan macam tabik dia mesti tegak begini. Okey, 90 darjah macam ni, faham? Okey, baik, itu yang kamu kena lengkapkan dalam buku. Kemudian kita akan pergi kepada maksud dia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan lambang tangan tersebut? Yang pertama adalah macam lambang pengakap dunia tadi, ada 3 kelopak dan juga 3 perkara, iaitu 3 persetiaan pengakap. Okey, taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa dan menurut undang-undang pengakap. Jadi yang ini pula dia menunjukkan bahawa ahli pengakap bersatu dalam ikatan persahabatan sebagai ingatan yang kuat di samping sentiasa menolong yang lemah, bukannya menindas yang lemah. Itu maksud dia yang kamu buat macam ni. Macam 3 jari ni. Inilah benda yang kita perjuangkan, iaitu 3 persetiaan pengakap, perkara penting dalam persetiaan pengakap. Okey?
Cikgu harap kamu faham, okey? Kemudian kita akan pergi terus kepada undang-undang pengakap. Untuk pengetahuan kamu, undang-undang pengakap ni juga sama macam persediaan pengakap. Dia adalah perkara yang paling asas yang kamu mesti ada dalam kepala kamu. Okey? Yang pertama tadi persediaan kamu kena hafal 8 baris. Kemudian yang kedua adalah undang-undang pengakap. Undang-undang pengakap tak susah, dia ada 10 sahaja. Okey? Dan dia ada lagu untuk mengingatnya. Okey? Baik, yang pertama dipercayai, taat, berguna, bersaudara, berbudi, kasihkan binatang, menurut perintah, tabah hati, berjimat, suci. Yang ke-10 ni merupakan satu je sebenarnya, suci sahaja. Tetapi suci itu merangkumi apa dia? Merangkumi fikiran, merangkumi perkataan dan juga merangkumi perbuatan. Jadi itu yang ke-10. Kadang-kadang kamu kata, cikgu, pasal apa yang suci tu dia sebut suci fikiran dah 1, suci perkataan dah 2, suci perbuatan dah 3. Jadi 13 lah cikgu. Bukan ya. Sebab yang ke-10 ni adalah kata akar dia adalah suci sahaja. Okey, kemudian yang dia merangkumi 3 perkara. Okey, dan dia ada lagu dia sendiri iaitu lagu undang-undang pengakap. Untuk apa dia buat lagu tu? Untuk memudahkan kamu ingat. Cikgu pun dah boleh nyanyi. Hari-hari kalau kamu suruh cikgu nyanyi pun cikgu boleh main. Dipercayai, taat, berguna, bersaudara, berbudi. Semua patut boleh ingat. Okey, itu adalah 2 perkara yang paling penting yang kamu mesti ada dalam kepala kamu. Okey? Baik. Apa maksud dia? Ini adalah huraian dia. Jadi huraian inilah yang kamu akan tuliskan di dalam buku kamu. Jadi kalau tak muat, cikgu faham. Dia punya ruang ni kecil. Kalau ruang dia kecil, kamu hanya perlu tuliskan apa? Dia punya 10 undang-undang pengakap tersebut. Silau sikit ya. Okey? Tetapi kalau muat, kamu boleh terus salin sehingga habis. Okey? Ini adalah makna dia. Okey? Baik, cikgu tak boleh nak terangkan panjang sebab cikgu rasa kamu pun boleh tahu. Kamu pun darjah 6, apa maksud dia. Contoh, dipercayai. Apa maksud dipercayai? Kita ni sentiasa dipercayai. Tak bohong, tak tipu dan sebagainya. Kemudian yang taat. Okey, kita taat kepada yang pertama sekali pemerintah agung kita iaitu DYMM yang di-Pertuan Agong. Suteraja-raja dan pemimpin-pemimpin pengakap, ibu bapa, majikan, cikgu kamu dan sebagainya. Jadi itu adalah makna dalam 10 undang-undang pengakap. Jadi kamu perlulah bila kita dah jadi ahli pengakap, kamu perlulah menghayati semua undang-undang pengakap ni dan juga kamu perlu menjalankan. Contoh macam kamu tengok undang-undang pengakap yang nombor 5. Seorang yang baik dan juga sempurna budi pekerti. Jadi janganlah kamu bercakap benda yang tak elok, menulis benda yang tak elok dan sebagainya. Itu bukanlah ciri-ciri seorang pengakap. Baik. Seterusnya kita akan teruskan kepada rukun negara. Dah berapa muka dah? Dah ada 4 perkara yang kita dah selesaikan. Baik, kita teruskan kepada rukun negara. Jadi cikgu ingatkan sekali lagi, jika ada sebarang soalan ataupun sebarang apa yang kamu nak tanya berkenaan dengan buku log, macam mana nak buat ataupun apa yang kamu tak faham, kamu boleh tekan button raise hand dan kemudian tanya kepada cikgu. Cikgu akan bagi peluang kepada kamu untuk bercakap. Okey, seterusnya rukun negara. Ini adalah benda yang pengetahuan umum. Ini bukan pengakap je perlu tahu, semua rakyat Malaysia perlu tahu apakah dia rukun negara. Okey, rukun negara ni dia terdiri daripada 5 perkara yang penting. Okey, iaitu yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan dan kemudian kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan juga kesusilaan. Kalau tak silap cikgu, untuk setiap buku tulis kamu, cikgu rasa ada. Dululah zaman cikgu tak pasti sekarang ada ke tak ada. Okey, 5 prinsip negara ni biasanya ada belakang buku tulis kamu. Okey, kamu cuba cek. Kalau tak ada, mungkin dia dah ubah lah. Tapi zaman cikgu kecil-kecil dulu memang ada rukun negara. Ada. Okey, Amir Hakim. Terima kasih Amir Hakim. Okey, di belakang buku tulis kamu memang ada rukun negara ni dan kamu kena hafal. Cikgu pun sampai sekarang. Dan cikgu rasa untuk setiap kali kamu perhimpunan di sekolah pun kamu baca rukun negara. Kan? Dia akan kata, okey sekarang bila kamu... Tapi tak ada, tapi ada sifir. Okey, bawah darani. Mungkin buku tu dah buku baru ataupun dia dah ubah. Okey, kalau dulu buku tu memang ada. Okey, prinsip rukun negara. Sebab apa?
Sebab prinsip rukun negara ni adalah benda yang penting yang perlu semua rakyat Malaysia tahu. Bila dia tahu apa dia kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, maka rakyat Malaysia dia akan jadi, bila semua faham, dia akan wujud toleransi, perpaduan, kesefahaman dan semua sekali. Okey? Jadi dia prinsip rukun negara ni, cara nak baca dia adalah dia akan bermula daripada maka kami. Okey? Kalau kamu perasan waktu merdeka dia akan ada pembacaan rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu adalah cara bagaimana kita nak membaca dan menghayati rukun negara. Jadi dalam buku kamu ini, kamu hanya perlu tuliskan daripada maka kami tu. Nampak ke? Okey. Tuliskan daripada maka kami, rakyat Malaysia tu kamu tulis sehingga habis. Jangan kamu, yang 5 tu kamu buatlah 5 baris. Janganlah kamu buat 1 baris sambung panjang pula kan. Nanti pemimpin kamu akan semak. Okey, kalau 5 baris, buat 5 baris. Yang atas tu tak apa. Okey, ruang dia cukup. Okey, seterusnya, laju sikit ya, sebab cikgu pun tak nak drag sampai lama sangat. Okey, seterusnya adalah cikgu tulis dalam buku apa? Haishan. Haishan sepatutnya kalau kamu dah berdaftar, kamu sepatutnya dah beli buku ni. Kita tahun ini kita dah pakai buku log pengakap kanak-kanak. Kalau kamu tak ada lagi buku ni, kamu boleh tanya pada cikgu sekolah kamu ya, pemimpin kamu macam mana nak dapatkan buku ni. Kalau tak nak beli tak apa. Tapi kamu kena buat buku log asing lah. Kamu kena beli satu buku tulis tu, buat buku log lencana keahlian. Tapi pada cikgu, penggunaan buku ni mudah sebab kamu hanya perlu tulis sahaja. Okey, cikgu harap dapat menjawab soalan Haishan. Okey, kemudian hormat pengakap. Tadi kamu nampak iaitu persetiaan pengakap, iaitu tegak. Hormat pengakap ni kalau bahasa mudah dia macam kita kata kalau macam polis dan juga askar, tabik. Tabik, hormat. Saya baru order dekat cikgu tapi belum dapat. Tak apa, buku tu dah sampai Haishan. Buku tu dah sampai di Teluk Intan. Nanti pihak pengakap daerah akan bagi pada pemimpin kamu mungkin pada hari esok. Nanti dia akan bagi kepada kamu, okey? Bila kamu dapat buku tu, kamu boleh terus lengkapkan apa yang kita belajar pada malam ini. Okey, hormat pengakap ni adalah kalau bahasa mudah nak fahamnya, kamu panggil bila polis askar tu kamu panggil tabik ataupun salute, bahasa Inggeris salute. Okey, hormat ni adalah bila kita berjumpa orang lain, orang yang lebih atas ataupun orang yang lebih tinggi pangkat dia daripada kita. Okey, bagaimana nak hormat pengakap? Seperti kamu tengok dalam gambar tu, yang pertama hendaklah dalam keadaan sedia. Apa dia sedia? Baris sedia. Kaki rapat, kaki buka bentuk V. Okey, kemudian bahu paras, kemudian tangan tegak dan kemudian sebelah tangan diangkat. Gunakan tangan kanan. Sorry, bukan tangan kanak tu ya, tangan kanan. Ni cikgu silap tulis ni. Tangan kanan. Okey. Hormat diberi dengan membuka 3 jari iaitu jari telunjuk, jari hantu dan jari manis. Ni 3 jari ini dan ibu jari menekan kelingking. Sama macam hormat macam persetiaan pengakap tadi, sama sahaja. Okey, kemudian angkat hingga ke pelipis kanan. Pelipis kanan ni yang ni, mata kamu ni pelipis kanan seperti dalam gambar. Permukaan jari menghadap ke hadapan, bukan macam ini. Okey? Selalu kamu tengok macam askar dia sengit. Jadi cikgu tunjuk gambar. Dia mesti tegak. Dia mesti dibuka. Macam polis. Tabik polis. Hormat polis. Bukan macam askar. Kemudian turunkan tangan setelah orang yang diberi hormat membalas hormat anda dan menurunkan tangan. Maksudnya kalau kita pergi jumpa orang, kita hormat bercakap, kita akan salute dia, hormat. Kemudian dia akan hormat kepada kita. Dia turun tangan, baru kamu turun tangan. Baik? Itu cara dia. Okey, apa beza dia? Ni beza dia yang cikgu cakap tadi tu, buka tangan tu. Kalau askar dia akan buat, kamu nampak ni, dia akan tegak. Siapa yang kenal ni? Cikgu tahu lah. Dia akan buat sengit macam tu. Tetapi pengakap kita ikut lebih kurang macam polis, iaitu kita mesti buka. Okey, bukannya macam askar, kita mesti buka. Tapi polis 5 jari, kita 3 jari sahaja. Okey, itu yang penting. Kamu jangan ada yang pengakap buat macam ni.
Okey. Kalau ada tu maksudnya dia tak datanglah kursus malam ni. Okey. Tu perbezaan dia. Jadi hormat pengakap dan cogan kata pengakap. Hormat pengakap, apa yang kamu perlu tulis dalam buku tersebut, okey, adalah segala benda ni kamu tuliskan di bahagian ruang kosong ini. Apa dia hormat pengakap? Dan kemudian kamu lukiskan gambar, dia ada 2 kotak di situ, muka surat 44. Hormat pengakap ni kamu lukiskan gambar ini. Kalau kamu tak nak lukis, kamu boleh print di Google, kamu cari hormat pengakap, print dan kemudian kamu tampal. Okey? Dan kemudian yang kedua, hormat bertongkat. Apa dia hormat bertongkat? Ini adalah hormat bertongkat ni adalah bila kamu menjalankan kawat tongkat. Untuk peringkat pengakap kanak-kanak, kamu cikgu rasa tak terdedah lagi kepada kawat tongkat. Dia lebih kepada pengakap remaja. Tetapi ini sekadar untuk pengetahuan. Apa yang kamu perlu tulis? Kamu perlu tulis ini. Semasa memegang tongkat, berdiri dalam keadaan sedia, tangan kiri menyentuh tongkat dengan tapak kanan terlangkup. Okey? Semasa berjalan pantas atau perlahan tongkat, angkat sedikit tangan dan sentuh tongkat dengan tangan kiri. Ini adalah hormat bertongkat. Jadi kamu cari gambar ni dan kamu lekatkan di dalam kotak yang di sebelah lagi. Faham? Okey. Baik. Seterusnya, laju. Sebabnya cikgu tak nak buang masa ya, sebab kita dah 9 jam. Okey. Seterusnya adalah cogan kata pengakap. Apa dia cogan kata pengakap? Semua unit pengakap dia ada cogan kata sendiri. Okey, cogan kata ni adalah sebagai satu panduan untuk setiap unit pengakap tersebut. Pengakap kanak-kanak dia ada cogan kata sendiri. Remaja ada sendiri, muda ada sendiri, kelana ada sendiri. Apa dia? Okey, cogan kata pengakap yang pertama yang di atas ni kamu tuliskan yang cikgu tulis ni. Semua unit pengakap ada punya cogan kata sendiri. Tulis di atas ni. Cogan kata ini adalah sebagai satu panduan untuk setiap unit pengakap tersebut. Tuliskan di bawah. 2 ayat cukup. Kemudian yang di bawah ni barulah kamu tulis apakah cogan kata untuk setiap unit. Jadi apa dia? Ini dia cogan kata untuk setiap unit. Yang pertama, pengakap kanak-kanak dia perlu buat habis baik. Kalau kamu pernah membuat lawang agung, kamu akan biasa dengar ayat ni. Kami buat habis baik. Kamu buat habis baik, kami buat habis baik. Itu adalah cogan kata pengakap kanak-kanak yang kamu ni. Okey, untuk pengakap muda tingkatan 1 hingga tingkatan 3, apa cogan kata dia? Selalu bersedia. Pengakap remaja, apa cogan kata dia? Pandang luas, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan kemudian pengakap kelana yang paling cantik kat situ, berkhidmat. Okey, itu adalah cogan kata pengakap. Jadi kamu perlu lengkapkan dalam kotak yang diberi pada muka surat 45 tersebut. Okey, senang. Seterusnya, sejarah pengakap Malaysia. Yang ini nanti cikgu bagi peluang kepada kamu untuk salin sahaja, tapi kita kena tahu sedikitlah. Okey, sejarah pengakap di Malaysia ni. Okey, dulu mula-mula pengakap tak ada di Malaysia. Dia diperkenalkan di Singapura pada tahun 1908. Dan ditubuhkan secara rasmi pada 2 Julai 1910. Masa ni cikgu tak lahir, bapa kamu pun cikgu rasa yang paling tua. Kalau dia lahir pun sekarang ni memang tua sangat dah. Okey, dah 100 tahun dah. Okey, apabila Scoutmaster Frank Cooper Sen, FC Sen ni tiba daripada Nottingham, England tu ke Singapura untuk menubuhkan 2 kumpulan pengakap kanak-kanak. Ini sejarah dia. Mula-mula tak ada kat Malaysia, dia mula di Singapura. Kemudian pengakap yang di Singapura tu dia disebarkan ke tanah Melayu yang kemudian dikenali sebagai Malaya. Encik Sen ni dia datang ke Malaysia dan dia buka pula pergerakan pengakap di Malaysia. Okey, dia juga dikenali sebagai Father of Malayan Scouting. Bapa kepada pengakap di Malaysia. Okey. Baik. Sejarah pengakap Malaysia. Jadi kamu tuliskan di bawah ni tadi. Sejarah pengakap tu kamu tuliskan saja di ruangan ini dan kemudian negeri dan tahun ni bila mereka mula. Yang ini adalah dia punya tahun dia. Pahang 1912, Sabah 1913, Pulau Pinang 1915, Sarawak 1915 dan seterusnya. Jadi negeri-negeri ini. Jadi Perak kita bermula pada tahun 1926. Baru ada pengakap di negeri Perak. Okey. Baik. Itu nanti kamu lengkapkan dalam buku log kamu itu. Semua dah ada dan kamu salin sahaja. Punya senang cikgu nak bagi kepada kamu, nak tolong. Okey? Kalau tak tahu tak terbuat juga tak tahulah. Okey? Baik, seterusnya adalah sejarah pengasas pengakap.
Okey, siapa yang mengasas pengakap? Macam cikgu cakap tadi, dia ada pergerakan pengakap sedunia. Maksudnya dalam dunia ni mesti ada orang yang mulakan pengakap ni. Siapa? Ia adalah Lord Baden-Powell. Inilah nama yang perlu kamu ingat. Kalau kamu jadi pengakap, kamu tak kenal Lord Baden-Powell ataupun tak tahu nama Lord Baden-Powell, memang cikgu tak tahulah kamu pengakap jenis apa. Sebab itulah kita buat pengenalan ini dalam lencana keahlian. Sebab once kamu dah pakai lencana keahlian, kamu dah tahu dah sejarah pengakap dunia. Bagus, ada mahdah Lord Baden-Powell. Ya, inilah orang dia. Okey? Dia adalah orangnya. Pengakap telah diasaskan oleh seorang bangsa Inggeris. Bernama penuh dia Robert Stephenson Smith Baden-Powell, yang terkenal dengan nama Lord Baden-Powell ataupun BP, Baden-Powell. Okey? Baden-Powell ni, BP tu singkatan kepada nama dia lah. BP tu Baden-Powell. Okey? Baden-Powell ni dilahirkan di London, England pada 22 Februari 1857. Dah habis dah, dia pun dah mati dah. Okey, dan meninggal dunia pada 8 Januari 1941. Masa kecil BP suka melakukan aktiviti di luar rumah serta alam sejuk. BP tu apa? Baden-Powell ya. Baden-Powell juga suka mengembara dan mereka cipta dalam kegiatan luar, dan dia mula berkhidmat dalam pasukan tentera British pada tahun 1876. Maksudnya dia ni merupakan seorang askar dulu. Okey, tapi askar British, bukan askar Malaysia. Okey. Baik, yang ini semua isi ni kamu akan isi dalam buku log kamu. Kemudian pada tahun 1899, semasa berkhidmat di Afrika, macam mana boleh tercetusnya pengakap ni kan? Baden-Powell menggunakan khidmat budak-budak sebagai penyampai berita dan pesanan semasa Mafeking diserang. Mafeking tu adalah nama tempat di Afrika. Masa dia buat operasi tu, okey, dia tak boleh bergerak, orang tahu dia askar semua, jadi dia gunakan budak-budak. Dia panggil budak-budak, kamu tolong pergi sampaikan dekat orang sana tu, cakap dia gini. Jadi budak ni telah dilatih untuk menjadi sebagai satu penyampai. Penyampai tu jadi itu yang kita panggil scout tu. Scouting tu dia macam mencari kan. Okey. Baik. Khidmat budak-budak serta kebolehan mereka itu meninggalkan kesan mendalam. Maksudnya bila Baden-Powell tengok budak-budak ni boleh buat macam tu, boleh buat tugasan yang penting, dia rasa macam budak-budak ni sebenarnya boleh buat sesuatu yang penting. Jadi apabila dia pulang ke England pada tahun 1907, beliau menganjurkan satu perkemahan percubaan pada 1 hingga 8 Ogos 1907 di Pulau Brownsea yang disertai 20 budak lelaki. Itulah perkemahan pertama dalam sejarah pengakap dunia di Pulau Brownsea. Okey. Hasil daripada pengemahan itu barulah Baden-Powell dia mengarang buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Okey. Baik, seterusnya BP dilantik sebagai ketua pengakap sedunia semasa Jambori Pengakap Sedunia pertama di Olympia pada tahun 1920. Jadi pergerakan pengakap berkembang di seluruh dunia kecuali di negara anutan komunisme. Okey. Jadi di situlah bermulanya, dan ini adalah Chief Scout of the World, ketua pengakap sedunia. Ni Baden-Powell ni. Jadi kamu kena kenal lah. Kamu kena tahu, kamu kena ingat. Okey, siapakah Lord Baden-Powell? Okey, jadi kamu salin saja maklumat tu dalam buku log kamu nanti, dan kamu pastikan bila cikgu kamu atau pemimpin kamu tanya, kamu kena ingat lah. Tak boleh lah bila kamu hanya salin tapi kamu tak tahu, tak menghayati cerita tersebut. Untuk cerita yang lebih panjang, lebih detail, kamu boleh cari dalam Google. Banyak cerita tentang Lord Baden-Powell. Okey. Baik, seterusnya yang kedua terakhir adalah kita nak pergi kepada cerita hutan. Cerita hutan ni memang very famous. Kamu pun pernah tengok. Dulu kita dari Hili Perak, kita pernah buat satu program, kita tengok cerita hutan ni dekat wayang, dekat MBO tu. 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas tak silap. Okey, kita pernah buat dekat sana. Okey. Jadi cerita hutan ni senang saja, dia banyak versi. Kalau kamu tengok dalam Netflix ada, dalam YouTube ada, dalam Google semua ada. Cerita hutan ni dia banyak versi, tapi dia menceritakan tentang seorang budak. Mowgli nama dia, dan cerita hutan ni ada 5 watak utama. Okey, siapa watak utama dia? Yang pertama adalah Mowgli, budak tu sendiri. Okey, Mowgli ni watak utama. Apa dia? Amal Mustaqim, JU. Okey. Mowgli tu watak The Jungle Book. Yes. The Jungle Book cerita. Kalau bahasa Inggeris dia The Jungle Book. Okey, sama saja cerita hutan. Ni kita dah bahasa Melayukan dia. Okey.
Kemudian watak utama dia adalah Mowgli. Inilah budak yang diceritakan tersebut. Kemudian kita ada Akela, iaitu seekor serigala. Kita ada Shere Khan, seekor harimau yang jahat. Kemudian kita ada Balu, beruang, dan juga kita ada Bagheera. Ini adalah 5 watak utama dalam cerita hutan. Cikgu ceritakan secara ringkas. Ini adalah cerita dia. Zaman dulu ada seekor harimau tua yang tempang kakinya dan paling dibenci. Inilah nama dia, Shere Khan tadi tu. Dia ni paling dibenci oleh binatang-binatang lain dalam hutan tersebut. Pada satu malam, masa dia tengah mengendap mencari makanan, Shere Khan ternampak sebuah kemah pemotong kayu. Pemotong kayu lah. Dalam kemah tu ada seorang pemotong kayu, suami isteri dan juga anak yang sedang tidur. Budak kecil. Budak kecil tu adalah Mowgli. Sisi kemah tu ada unggun api yang menyala dengan besar. Kerana terlalu gembira menemui mangsa, dia seronoklah. Dia nampak ada manusia boleh makan. Shere Khan terus menerkam, tapi Shere Khan terpijak bara api yang ada dekat tepi kemah tu. Kemudian dia pun melolong kesakitan sehingga menggemparkan satu keluarga serigala yang tinggal dalam sebuah gua batu tak jauh daripada situ. Sedang bapa serigala. Siapa bapa serigala tu? Akela tu beralih keluar daripada kedua gua, hendak menyiasat kejadian bunyi harimau tadi tu. Tiba-tiba dia dengar sesuatu merayap dalam semak. Bila dia bersedia hendak merekam, dia ingat musuh. Dia nampak ada anak manusia sedang merangkak ke arahnya dengan berani. Budak kecil tadi itulah. Budak itu adalah anak pemotong kayu yang tertinggal dalam kemah ketika ibu bapanya melarikan diri. Maksudnya dia tertinggal. Masa mak bapak dia dengar harimau tadi menjerit, bapak dia dengan mak dia lari, tak ingat ke anak dia tu, Mowgli tu. Jadi Mowgli tadi tu dia pun melari jugalah. Tapi kebetulan nasib baik dia jumpa dengan Akela. Kalau jumpa dengan Shere Khan, dah mati dah dia kena makan. So dia terjumpa Akela. Jadi dia bila Akela tu nak terkam, dia nampak anak manusia tu, jadi dia tak jadi terkam. Jadi Akela ni dia baik. Jadi dia bawa budak tu ke dalam gua dan tinggal dengan dia. Dia siap jadi macam anak serigala. Dia pun siap minum susu ibu serigala. Sebab itu pengakap ni juga dikenali sebagai anak serigala. Sejarah dia. Kalau kamu pernah dengar orang lama-lama cakap, pengakap ni juga dikenali sebagai anak serigala. Sebab apa? Dia mengenangkan kisah bagaimana Akela, seekor serigala, menyelamatkan Mowgli daripada serangan Shere Khan. Jadi kedua-dua serigala tu pun setuju. Dia bela Mowgli ni jadi anak mereka dan menamakan sebagai Mowgli. Jadi Mowgli ni pun dia duduklah dalam hutan dan berkawan dan juga menjadi rapat dengan keluarga serigala tersebut. Dia ada seorang kawan rapat, harimau kumbang yang nama Bagheera dan juga beruang yang bernama Balu. Wolf Cub. Betul, Tuan Kamarul ya. Tetapi tak lama kemudian Shere Khan datang ke mulut gua yang dipandu Tabaqui, seorang rubah yang memang hidupnya memakan sika tangkapan binatang. Tabaqui ni seorang rubah. Dia macam rubah ni macam tupai pun ada kot, tak silap cikgu. Dia ni berpakat dengan Shere Khan. Dia tunjuk pada Shere Khan tempat persembunyian serigala tersebut. Jadi Tabaqui itu dapat mengesan budak kecil itu dan dia harap kalau dia bagi tahu musang, lebih kurang lah macam musang ya, macam serigala. Rubah tu macam serigala, macam musang. Lebih kurang. Thank you. Thank you Naufal dan juga Amir Hakim. Kemudian dia harap, dia bagi tahu, bila dia bagi tahu pada Shere Khan tu, dia harapkan bila Shere Khan makan je budak tu, bila Shere Khan dah kenyang habis, dia sisa-sisa tu dia nak makan. Tapi apabila Shere Khan menuntut bapa serigala tu serahkan Mowgli tu pada dia, mereka melawan. Dia tak muat masuk dan akhirnya dengan marah dia meninggalkan gua tu, tapi bersumpah satu hari nanti budak itu tetap akan menjadi mangsa. Ini adalah cerita yang telah diringkaskan. Jadi sebab itulah wujudnya cerita hutan. Dan cerita ni sebenarnya kalau ikutkan maklumat memang benar-benar berlaku. Tak silap cikgu di India, tak silap. Tapi kalau silap tolong betulkan ya. Baik, cerita ni benar-benar berlaku. Jadi itulah asalnya cerita hutan. Jadi sebab itulah pengakap ni dia mengambil semangat Mowgli ni, maksudnya dia boleh berusaha, boleh berdikari, kasihkan binatang dan sebagainya. Jadi sebab itulah anak-anak pengakap ni juga digelar sebagai anak serigala. Itu adalah cerita hutan. Dan yang terakhir sekali, barulah sampai yang terakhir,
iaitu Laung Agung. Okey. Laung Agung ni adalah satu perkara yang wajib bagi pengakap. Okey, apa dia Laung Agung? Kamu mungkin tak pernah lagi buat Laung Agung sebab tak pernah bersemuka dengan pemimpin kamu. Yang tahun 6 mungkin pernah lah. Pernah. Okey, Amir Hakim. Yang tahun 6 mungkin pernah. Kalau tahun 5, tahun 4 cikgu rasa tak pernah sebab dia tak sempat tahun 2020 dan juga tahun 2021. Okey, bagus Amir Hakim dekat SKKB. Ya, masa tu perkemahan Keris Gangsa. Okey. Naufal, kamu memanglah selalu kalau kat SKKB, kan? Okey, jadi untuk tahun 6, okey, kalau yang dah pernah tu bagus. Okey, Laung Agung ni dia biasanya, okey, cikgu cerita dulu, dia biasanya dibuat ataupun dilakukan sebelum kita melakukan sebarang aktiviti. Okey, dia merupakan tradisi dalam istiadat pengakap kanak-kanak. Dia diamalkan di seluruh dunia dan mengingatkan pengakap kanak-kanak supaya buat sehabis baik. Dia melahirkan semangat setiakawan, perpaduan serta membina disiplin. Sebab itu, dalam Laung Agung dia ada perkataan, kamu buat habis baik, kami buat habis baik. Dia sebut sekali cogan kata pengakap kanak-kanak. Jadi macam mana cara nak buat, kamu pun pernah buat. Ini adalah dia punya tata cara dia. Jadi kamu boleh rujuk kepada ayat ini dan juga ataupun kalau kamu dah boleh buat ayat sendiri, kamu boleh buat ayat sendiri dan juga kamu lengkapkan di dalam buku log kamu sendiri. Boleh? Baik. Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk pada malam ini. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada anda semua kerana berjaya ngam-ngam 1 jam 8.45 sampai 9.45 kita berjaya habiskan silibus untuk lencana keahlian. Tetapi perlu diingat, okey, perlu diingat, kamu bukannya boleh yakin bahawa bila kamu salin, bila kamu belajar macam ni kamu terus lulus, kamu mesti hafal. Contohnya persetiaan, undang-undang, sejarah pengakap Malaysia, sejarah pengasas Malaysia, kamu mesti hafal dan juga mesti ingat. Okey, jadi cikgu harap jika ada apa-apa sebarang permasalahan, anda boleh bertanya terus kepada pemimpin anda, cikgu anda sendiri, dan kemudian jika ada apa-apa yang perlu bantuan, nanti pemimpin sekolah kamu akan berhubung dengan pihak pengakap daerah untuk mendapatkan sebarang info dan juga maklumat. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam pengakap. Baik.